Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, lama-lama rasa jauh namanya. Saya kesian kat driver saya, tapi tak apa. Semalam saya dari KL, tolak daripada pukul 11 ya. Dia buat pukul 2.30 sampai boleh. Pagi-pagi masuk mesyuarat. Ni mai sini. Pagi esok ada pertemuan pula dengan NGO apa. Malam mai balik ada forum buat tau. Pagi besok tu ada ikram buat seminar wanita. Jadi jauh. Jauh tak apa, jangan letih lah. Letih ni ada berapa sebab. Pertama, letih kerana tenaga habis. Satu, letih tengok orang lain letih. Semalam saya ada perjumpaan dengan kedutaan Saudi semua. Jumpa kedutaan Saudi, bukan jadi Wahabi. Wartawan telefon saya tanya, apa itu Wahabi? Saya kata kita tak tahu. Kita takrif Wahabi itu ialah orang yang suka panggil orang Wahabi, itu Wahabi. Jadi Wahabi tak boleh masuk, boleh. Ada negeri haramkan Wahabi. Orang tanya dia Wahabi apa? Wahabi ialah orang yang tak baca kunut. Tu dia 2/3 dunia ni Wahabi. Ada kata Wahabi orang yang tak baca Yasin. Hak tak semayang tak jadi Wahabi, tak baca Yasin bulan Jumaat jadi Wahabi. Tu yang canggih. Yang tu orang terletih, kena tengok orang lain letih. Kita sambung firman Allah Ta'ala yang dibahaskan pada kuliah yang lepas. Pada kuliah yang lepas kita baca firman Allah Ta'ala, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibadah. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka jannat, dan kita telah huraikan makna jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalam bahasa kita syurga-syurga, pokok-pokok yang rimbun, taman yang dipenuhi, dilitupi dengan pohon-pohon yang rimbun. Jannat tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kerana Allah Azza wa Jal bercakap dengan sesuatu yang dapat manusia terbayang, tetapi datangnya nas daripada Nabi SAW, bayangan itu litaqrib, untuk mendekatkan pemahaman kita. Tetapi la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tidak pernah mendengar, dan hati tidak pernah terlintas. Itulah syurga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dan kita telah tafsir maknanya. Wa azwajun mutahharah, dan isteri-isteri yang bersih, suci. Wa ridwanun minallah, dan keredaan daripada Allah. Itu the highest
achievement yang boleh satu orang manusia dapat, pencapaian yang tertinggi, ialah apabila Allah redha. Dan sebab itu tenggelam dalam keredaan Allah Azza wa Jal adalah satu nikmat yang tidak dapat dipahami oleh sebahagian orang, ramai orang. Kenapa ada orang yang sanggup masuk ke dalam penjara, sanggup mati, daripada para pejuang Islam, para ulama, sanggup diseksa? Kita tengok orang masuk penjara pun letih, tapi mereka sanggup. Kerana kita melihat penjara, tetapi mereka melihat bagaimana, mereka merasai bagaimana tenggelamnya mereka di dalam nikmat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, as-sijnu rahah wan nafyu siyahah wa qatlu syahadah. Jika sekiranya di penjara, ia merupakan satu kerehatan. Pasal orang pejuang ni dia non rest, sentiasa dia terpaksa bergerak untuk melakukan tanggungjawab. Kalau Allah bagi dia masuk penjara, dia anggap Allah rehatkan dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila gubernur pada zamannya tak bagi dia mengajar, kerana Muhammad bin Khalid Khalid bin Yahya tidak bagi dia mengajar, Bukhari kata, tak apa, kau tulis satu surat bahawasanya aku tak boleh mengajar, supaya menjadi hujah di antara aku dan Allah Azza wa Jal. Bukan kerana aku tak nak sampaikan ilmu, kau tak bagi. Kau tak bagi kerana tanggungjawab yang telah ditunaikan oleh golongan du'at yang Nabi SAW sebut, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibn Adi dan selainnya. Nabi kata, yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa min kulli khalafin uduluh, bagi setiap generasi, setiap lapisan masyarakat, setiap peringkat. Uduluh, orang-orang yang udul, iaitu orang-orang yang amanah terhadap ilmu. Menunjukkan ada yang tak amanah, tapi ilmu akan dibawa oleh orang yang amanah. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalaf uduluhu, ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang yang amanah terhadapnya. Apa ciri orang yang amanah terhadapnya? Apa ciri orang yang amanah terhadap ilmu ini? Nabi SAW menyebut, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif ghalin. Pertama, orang yang amanah ini akan melakukan kerja dia, membersihkan ilmu, menafikan daripada ilmu tahrif al-ghalin, penyelewengan golongan yang melampau. Orang yang melampau, bukan dia benci agama, nampak nak agama, tapi dia melampau. Dia melampau lebih daripada tahap yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Allah bagi agama banyak ni, dia tak apa hati dengan agama. Orang suruh zikir, ingat, dia zikir menari. Lepas tu diistidlal, kononnya Ja'far As-Sadiq, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dapat berita seronok, kemudian dia macam menari. Itu menari kerana terkejut, kena dapat satu berita seronok, orang lompat gitu. Adakah Nabi duk berlompat macam tu? Ada juga berita Ali bin Abi Talib susah hati, dia keluar, kemudian dalam riwayat Muslim dia bergaduh dengan Fatimah, bertengkar dengan Fatimah, dia keluar, kemudian dia tidur di pasir. Kemudian Nabi datang kepada dia, Nabi tengok dia tidur, Nabi pujuk dia ni. Nabi kata, qum ya Aba Turab, bangun wahai bapak pasir. Nabi pujuk dia, pasir penuh dia. Adakah kita disunatkan bila duka cita pergi berbuih dalam pasir macam tu? Tapi itu satu kejadian spontan.
Itu kejadian spontan yang dilakukan. Tapi dia dia mughalah, dia melampau di dalam mentauai. Agama kata banyak ni, dia pergi lebih daripada tu. Dia tak puas hati hak Nabi tinggalkan. Dia tak puas hati. Dia rasa tak padan yang Nabi tu. Dia nak kena lebih lagi daripada hak Nabi ajar tu. Tahriful ghalin, penyelewengan golongan yang melampau. Melampau ni bukan tak suka agama, suka, tapi melampau. Sebab tu Nabi SAW ajar, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan payahkan agama, beri khabar gembira, jangan jadikan orang lari. Kerana agama tabiatnya memudahkan. Tapi ada juga orang yang tak pelik pun, dia tak lari. Yang melampau tu dia suka. Ni ada agama apa tadi, ni tunjuk. Di India, 400 orang potong kemaluan dia kerana itu mendekatkan diri dia pada Tuhan. Ada juga. Kan? Tu pun nak ke Tuhan juga, melampau. Ada orang nak ke Tuhan, tak nak kahwin. Ada orang nak ke Tuhan, puasa, tak makan. Daging tak makan, apa tak makan. Tak mau makan tak apa, tapi jangan sandarkan dengan Tuhan. Tak lalu ke darah tinggi ke kencing manis ke, tak apa masalah awak. Yang halal. Tahriful ghalin, kadang takwil yang berlebih-lebihan. Pergi sebahagian negara lebih teruk lagi. Nak tunjuk kononnya karamah benar lah. Kalau kita tengok wil-wil itu sikit lagi. Ada hak lebih besar lagi no. Hak nu sebut la ilaha illallah lah apa, tikam sini, keluar sini. Telan pedang. Di Syria banyak. Dia jangan ditegur, Wahabi selalu. Ini gulat, hatta gulat yang menghukum orang, gulat juga pelampau, mengkafirkan orang. Kerana orang salah dah 3 benda, kafirkan. Hatta di kalangan salafiyah ada yang gulat, seperti kumpulan madkhaliyah. Gulat, melampau. Golongan pelampau sufi, pelampau salafi, ahli ilmu, peranan dia yanfuna anhu tahrifal ghalin. Dia membersihkan, menafikan daripada ilmu penyelewengan orang-orang yang melampau. Wantihalal mubtilin, kerja yang kedua, iaitu tokok tambah ahli-ahli batil. Dia suka tambah. Tak badan hak Nabi tinggal. Dia tambah. Dan dia tambah macam kawan tu kata lah, kan? Pasal apa depa tak bagi benda ni baik? Benda hak kita selalu duk sebut dah dulu. Benda yang sama yang dibawa kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Apabila orang tanya Imam Malik, dia nak memulakan ihram haji. Dia nak memulakan ihram haji dia nak mulakan daripada kubur Nabi SAW. Kita pun fikir dari segi logiknya, baguslah kubur Nabi, masjid Nabi lagi. Min aina ahram, di mana patut aku berihram? Dia kata min haitsu ahraman Nabi SAW. Di mana tempat Nabi SAW berihram. Dia kata Zulhulaifah, kata Imam Malik. Dia kata tak, aku nak ihram ni di masjid Nabi, dekat dengan kubur Nabi. Zulhulaifah lah, ada masjid dulu, tak ada apa, tempat kosong ya. Nak dibandingkan mula di masjid Nabi, logiknya mula di masjid Nabi lah bagus. Masjid Nabi, lepas tu ada kubur Nabi pula situ, dekat dengan Nabi. Kata Imam Malik, jangan. Ihram kat mana Nabi mula lah, kat Zulhulaifah. Dia kata apa salahnya aku tambah suatu kebaikan. Akal tu sama dengan geng tu lah, kan. Dia kata apa salahnya aku tambah satu kebaikan. Dia kata Imam Malik kata jangan, la taf'al, akhsha an tusibaka fitnah, jangan, aku bimbang nanti fitnah kena kau. Dia kata ayu fitnah apa? Aku tambah benda baik pun fitnah kah? Kata Imam Malik, ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa lagi fitnah yang lebih besar apabila engkau menganggap engkau dapat buat satu benda yang lebih daripada Nabi SAW, yang mana Nabi itu kurang pada kau. Bila hang kata hak tu lebih baik, hak Nabi kurang baik. Sama lah kita kata pasal apa hang duk banyak sangat ni sebelum sembahyang cakap banyak sangat ni kan. Kacau orang sebelah ni. Bukan nak bagi lebih baik. Hak Nabi tak apa, tapi nak bagi lebih baik. Dalam makna lain hak Nabi kurang baik. Saya tak kata kurang baik, saya nak bagi lebih baik lah. Sama lah. Yang tu orang panggil mangkuk. Maka nikmat wantihalal mubtilin, balik sempurnakan hadis, wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, dan takwilan orang-orang yang jahil. 3 benda ahli ilmu kena buat. Pertama, lawan orang pelampau aliran khawarij, pelampau salafi, sufi, pelampau apa pun kena lawan. Kemudian kena lawan geng tokok tambah. Kemudian wa ta'wilal jahilin, golongan jahil yang mentakwilkan agama. Dia kira nak pelepas, geng-geng pelepas semua benda tak apa, dia takwil bagi jadi tak apa belakang. Ini jahil, dia tak tahu tabiat bahasa, tak tahu tabiat. Ini kerja ahli ilm, bukan kerja ahli ilm boh selendang mangkit duk menyanyi. Kerja ahli ilm. Sebab tu mereka terpaksa hadapi cabaran, mereka masuk penjara, mereka dipukul, mereka dihina. Tapi sejarah telah isbat bahawa akhirnya mereka yang diangkat di sisi Allah Jalla wa'ala. Kata Syekhul Islam, as-sijnu raha wan nafyu siyaha, penjara itu kerehatan, buang negeri itu satu pelancongan, wa qatlu syahadah, kalau dibunuh itu satu syahid. Ridwanullah wallahu basirun bil ibad, Allah itu basir dengan hamba-hambanya. Basir maksudnya Allah Ta'ala tu perhati semua hamba dia, tahu semua. Basir kita ni nak perlu ada cahaya, ada lapisan kita tak nampak. Allah basir. Simple. Saya bukan nak petikai cara nak mengaji belah mana pun mengaji, tapi pengajian Quran simple. Allah itu maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Cukup, maksudnya Allah tahu hamba kau mana pun Allah tahu. Dia tak panjang sangat. Allah itu melihat, dia tidak buta. Dia tak panjang pergi macam tu. Kan boleh juga yang tu pun, tapi yang tu akhirnya dikona panjang. Tujuan nak bagi tahu Allah basir supaya kita ini berhati-hati. Kerana dia tahu. Bukan kok dia tak nampak ke hari ni bubuh colok banyak asap naik mata tu tokong. Ini Allah Jalla wa'ala. Sebab tu basirun. Al-Quran bila sifatkan Tuhan sentiasa nampak hebat. Basirun bil ibad. Basirun bil ibad. Memerhati hamba-hamba. Memerhati hamba-hamba. Siapa hamba-hamba yang Tuhan nak masuk dalam syurga ni? Siapakah hamba-hamba yang Allah nak masuk dalam syurga ni? Allah sediakan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mana mereka kekal di dalam syurga itu. Dan isteri-isteri yang indah jelita, yang bersih suci. Siapa yang Allah nak bagi ni? Yang mendapat redha Allah ni? Allah bagi tahu. Yang ni dia panggil tafsirul Quran bil Quran. Quran tafsir Quran. Apa dia tafsir? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna, iaitu orang-orang yang menyatakan wahai Tuhan kami ni beriman. Kita habaq ke Allah, ya Allah kami beriman. Maksud kita ikrar apa ya saja yang Allah habaq dalam Quran ni kami terima. Kalau Allah kata Rasul ni lah yang dihantar, hak ni lah contoh yang terbaik, hak ni contoh terbaik, hak ni contoh bagus, tapi ustaz saya tu ada tu pun bagus, dia pun hebat juga. Dia tak apa nak puas hati. Nabi kata doa terus kat Quran, dia tak puas hati. Tak boleh dia ingat, dia kata nak kena pi kontrak dengan depa ni juga. Dia tak boleh. Dia tak yakin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia tak yakin. Tapi dia kena beriman. Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman.
faghfir lana dzunubana, tolong ampun dosa kami, ampunilah dosa kami. Quran, cuba tengok Quran ajak, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, ampunkan dosa kami dan selamatkanlah kami daripada neraka. Wahai Tuhan kami, kami beriman, ampunkan dosa kami, selamatkan kami dari neraka. Ibnul Imam menyebut bahawasanya dalam kitabnya Silahul Mu'min, dia kata Quran ajak doa ni elok dah. Quran ajak, Quran hadis, kalau kita baca doa Quran dan hadis-hadis yang maksur, kemah doa ni. Minta Tuhan ampun dosa kita, kita beriman, minta Tuhan ampun, selamat pada neraka. Bila selamat pada neraka ni tentu dah tak lepas pada selamat daripada neraka pergi duduk satu kawasan pulau tak ada apa, dah. Dia dua, antara neraka dan syurga. Selamat daripada neraka maksudnya Allah masukkan dalam syurga lah. Quran ajak doa ni cantik, kadang-kadang dia sebut terus syurga, kadang-kadang dia selamatkan daripada neraka, supaya perasaan manusia ni dia nampak bayangan syurga, dia terasa ancaman neraka. Cantik doa Quran. Kata Ibnul Imam, kemudian datang satu kaum, dia ajak doa kita pelik-pelik. Doa hak Nabi tak ajak. Doa Adam, doa Idris, doa Khidir, tak ada dalam sanad mana dia pok mai kat kita. Jadi orang ni tak sedap dengan doa Quran ni, duk cari doa-doa hak pelik-pelik ni. Tuk apa ni. Oh ni aku ada doa hak pelik ni. Dia rasa dengan doa tu dia jadi sakti. Sebab dia tak terasa kemanisan nikmat sunnah. Tapi bila orang rasa nikmat sunnah, habaq pi syekh serban panjang mana pun, lagi tak kena dengan Nabi SAW, kita tak rasa apa. Tak ada lah lebih baik daripada Nabi. Dan sunnah ni bila belajar amalan yang betul, kita sentiasa lihat kepada fakta yang betul. Cerita hak tak betul kita tak mau. Cerita hak tak betul macam-macam. Cerita sang kancil ada, cerita kelembai ada, nak cerita tak kata. Tapi tak ada bukti. Apa beza riwayat Islam dengan selain daripada riwayat bukan Islam yang dianggap dongeng? Riwayat Islam yang sahih ada sanad yang betul, dan sanad dan matannya pula tidak syaz, tak bercanggah dengan fakta yang betul. Kalau dia cerita satu matan hak pelik, walaupun nampak macam sanad betul, tetap ditolak. Matan ni masuk isti kandungan, tak boleh diterima, tak logik kan. Tapi setengah orang dia tak kira, dia kira nak syok negeri dia. Sayyidina Osman pun main Kedah, kacau. Sayyidina Osman main Kedah tu, dia buat tak singgah main Sungai Pulau Pinang kali. Esok main pula tu dia Sayyidina Umar makan tempur bungkus pula, kacau kita. Nak buat promosi pelancongan pun pada-pada lah kan. Kita pun nak pergi cari dia perlih pula Sayyidina mana main pula, nampak. Khurafat ni nak kira macam tu. Saya pernah cerita tuan-tuan, saya pergi ke Urumqi China, selatan, utara kat Rusia. Bahasa dia tulisan dia pun tulisan Arab. Di Urumqi China pun ada ni Gua Kahf. Gua tu Kahf, nama Arab Kahf. Cerita Ashabul Kahfi tu, orang Melayu kata Ashabul Kahfi. Ashabul Kahf tu di Urumqi China ada satu gua. Dia kata gua ni lah hak Quran masuk kan tu. Kira depa nu canggih lagi. Besok kita pun banyak dah dok mai kita ni. Nabi Adam mai dah. Nabi apa pula nama apa ni? Kan. Ni mai Sayyidina Uthman pula kan. Sahabat ni ke mana dia pergi, dia belayang, riwayat ada. Kalau kita benarkan semua orang mendakwa apa yang dia mau, kata ulama hadis, laula isna laqalu man sya wa ma sya.
Jika tidak kerana sanad, rangkaian rawi, maka semua orang boleh kata apa yang dia, semua orang boleh cakap dan semua orang boleh kata apa yang dia mahu. Tapi kerana isnad, rangkaian rawi lah yang menyebabkan kita dapat tahu siapa cakap betul, siapa cakap bohong. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, orang yang sedekah. Sedekah ni benda yang cepat orang buat. Quran cerita orang yang mati, kalau dia dapat peluang nak balik ke dunia balik, dia nak buat apa? Dia nak sedekah. Dia kata kalau kau balik ke dunia ni, ya Allah, aku nak mayang 2 rakaat. Dia tak. Bila dia pergi tengok di sana tu, kita akan tahu bahawasanya hak hebat sekali apa? Sedekah. Sebab tu Quran, sebanyak ayat Quran cerita bila orang balik mai ke dunia balik, kalau dia kata ya Allah, kalau balik ke dunia, la atasaddaqanna, aku akan sedekah. Pasal apa nak sedekah? Sedekah kerana dia tengok di sana, dia tahu fadilat yang besar sedekah. Sebab tu sedekah ni tak rugi mana. Duit hak duduk dalam poket kita, kita pergi makan sekali habis duit tu. Tapi hak kita sedekah, benda tu tak nampak dah di tangan kita, tapi kekal di sisi Tuhan. Kita pun barangkali tak ingat dah kita sedekah, dan kita sedekah kat orang, tolong orang. Budak tu dah besar, kita jumpa dah, ingat dah kata budak tolong. Kita pun tak ingat kan? Tapi dia ingat, kita mungkin lupa, tapi Allah tak lupa. Hidup ni kita sering lupa. Orang yang zalim sering lupa. Orang yang kena zalim pun kadang-kadang lupa. Orang yang buat baik pun lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak. Kadang-kadang orang pukul orang, kita pun tak ingat dah. Manusia ni ikut isu. Kau tu zalim dulu, lepas tu mai 2, 3, 5, 6 tahun kemudian dia tunjuk baik sikit, lupa cerita dia zalim. Tapi Quran ingatkan kita, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalim, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu sangka Tuhan lupa apa yang orang zalim buat. Cuma Tuhan bagi lambat sat depa kepada satu hari yang mata mereka dibeliakkan. Semua perkataan-perkataan kita, tak apalah, bukan kita nak berkelahi dengan negeri mana pun. Perkataan-perkataan kita tentang hukum hakam agama, kita duduk di jawatan kan, kita kata tak boleh, siapa tak baca kunut sesat. Kita rasa kita kata benda macam tu, siapa nak cabar kita, kita ada jawatan. Tapi di sisi Allah, dia berat nak sesatkan ramai orang. Masalah bukan nak berkelahi kunut tak kunut. Dia kata mereka ni duk gaduh benda furuk, hak duk nampak hang yang gaduh, orang lain pun tampak tak gaduh. Tapi tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu sangka dia ringan, di sisi Allah dia berat. Hadis larang kan, la yarmi rajulun rajulan bil kufri aw bil fusq illa irtadda ilaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Seorang tidak setuduh orang lain dengan kafir dan fasik, melainkan balik kepada dia jika kawan yang dituduh tu tak macam tu. Hang kata kalau siapa yang tak baca malam Jumaat sesat. Kalau dia tak sesat macam mana? Nabi tak baca, takkan Nabi sesat? Hang nak baca, hang punya hal lah. Tapi hang nak kata sesat ni, hang jangan main. Benda ni hang aku kata tu pada muka dia apa. Tapi benda ni hang mungkin lupa lagi 10 tahun, Tuhan tak lupa. Dan isu ni akan dibawa lagi ke mahkamah Tuhan Rabbul Jalil. Pasal bohong orang senang, bohong agama tak boleh. Bohong orang pun salah dah. Nabi kata, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bohong guna nama aku tak sama dengan bohong guna nama orang lain. Siapa bohong guna nama aku dengan sengaja
siap tempat duduk dalam neraka. Kata, hak ni agama ni bukan kita jom kita pakat buat agama, tak boleh. Agama ni bukan hak mufti. Agama ni hak Allah Azza wa Jal. Mufti orang lantik je. Kalau tak lantik tak jadi mufti, duduk ke bawah gitu. Kan? Tak usah pasan sangat. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitin, yakni orang yang khusyuk beribadat, wal munfiqin, dan orang yang membelanjakan hartanya. As-sadiqin ni bukan orang bagi sedekah ni. As-sadiqin ni orang yang benar. Orang yang benar, yakni membenar. Macam mana dia kata, macam tu yang ditunaikan. Wal munfiqin, orang yang membelanjakan hartanya, kan? Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang yang beristighfar masa waktu sahur. Ni ayat ni bagi satu makna bahawasanya ada kelebihan istighfar ni besar, tapi istighfar yang terbaik pada waktu sahur. Quran kata wal mustaghfirin, dia boleh tutup lah. Pasal yang lain sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin, wal mustaghfirin, kan? Tapi dia kata wal mustaghfirin bil ashar. Dia tambah. Allah tambah sebab Allah nak bagi tahu hak terbaiknya istighfar ni pada waktu sahur. Jadi apa yang terbaik pada waktu sahur? Istighfar. Nak doa pun bagus, tapi istighfar siang pun bagus. Tapi paling bagus pada waktu sahur. Yani sebelum kita sembahyang subuh tu, kita bangun awal sikit, kita solat, kita apa, kita tahajud, kita istighfar. Setengah orang kata istighfar hajat banyak, doa pun bagus, tapi kerana istighfar segala hajat yang lain Tuhan bagi belakang. Segala hajat yang lain Tuhan bagi belakang. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Sesiapa yang melakukan benda yang jahat, buruk, aw yadhlim nafsahu, atau menzalim diri dia sendiri. Zalim diri ni macam mana? Mungkin kita ambil tikam diri kita zalim lah. Tapi zalim diri ni kita buat benda yang diri kita binasa. Apa benda yang diri kita binasa? Pertama, apabila kita bersengketa dengan Tuhan. Macam mana kita sengketa dengan Tuhan? Yang paling besar sekali, kita lakukan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Paling besar sekali syirik. Zalim. Sebab tu nak jadi Muslim, dia nak kena berdamai. Pertama dia kena berdamai dengan siapa? Damai dengan Tuhan. Sebab tu Allah tu Assalam. Assalam, berdamai dengan Tuhan. Damai dengan diri sendiri. Manusia bila syirik ni, otak dia kacau, manhaj dia tak jelas, dia kacau. Dia doa kat Allah tu, dia kata tak puas lagi. Dia doa, aku tak puas lagi, ada cara tak? Tu yang duk pergi cari apa? Kok mana, tunggui mana ke apa? Nak boleh ke pergi cari wali mana ke? Tak puas hati dia, nak bagi dekat. Itu yang Syiah duk buat banyak ni. Tengok mana-mana ahli bait mati, dia pergi buat. Besok akan ada orang justify kan. Kenapa tak boleh pergi kubur Syiah? Kenapa? Oh, Syiah sesat. Ni hak kubur wali yang buat duk pergi tawaf sakan ni. Wali tu kecil lagi dibandingkan Syiah punya ahli bait tu, keluarga Nabi je. Kalau hak ni boleh, hak nu tentu lagi lebih boleh. Ni tak lama lagi semua tak mau pergi Mekah dengan Madinah ni pasal Wahabi, boleh pergi Karbala. Bukan lain pula kata yang tu. Kalau hak ni boleh, tentu hak tu boleh. Dia tak puas hati. Sebab apa? Tak jelas. Konsep tauhid tu tak jelas dalam fikiran dia. Dia rasa kalau minta terus kat Tuhan ni macam tak syok lah. Sebab tauhid tak jelas.
Itu yang pergi cari tangkai, pergi cari. Dia tak tahu hang ikat tangkai ke, hang bubuh apa pun. Penyelamat yang sebenar siapa? Allah. Bila Allah janji benar ni dengan kita? Kalau tambat tangkai Tuhan nak tolong. Jadi dia ada confuse. Macam setengah orang confuse. Dia baca ayat kursi, tapi hati dia bukan gantung pada Allah, hati dia bergantung pada sebutan dia. Macam orang baca ayat Quran nak hadau jin. Dia kata jin tak lari pun. Lah hang jin. Hang tak jelas. Bukan ayat tu bagi dia lari, tetapi Tuhan yang menurunkan ayat tu. Maka bila hang baca ayat tu dengan merasai kebesaran Tuhan yang menurunkan ayat tu, maka ayat tu berfungsi. Sebab tu orang bubuh ayat di dinding, bubuh apa. Dia kata bubuh ayat Quran tak jadi. Lepas tu pergi kat Bomus, pergi kat ni Tok Sami Siam, hak tu lagi kuat. Dia kata Tok Sami kuat, lebih kuat, Tok Sami Siam lebih kuat lagi daripada ayat kursi. Masalah. Sebab tak jelas. Satu derita. Yadlim nafsuhu, menzalimi dirinya sendiri. Tapi Allah ta summa yastaghfirullah. Bila satu orang dia buat macam mana dosa, dia buat maksiat, summa yastaghfirullah, dia taubat, dia minta ampun ke Allah, yajidillaha ghafurar rahimah, dia dapati Allah Ta'ala ghafuran rahimah. Ghafur, dia ampun, dia kambuh bon dosa. Tak padan dengan kambuh, Tuhan tambah lagi rahimah, dia sayang, dia rahmat pula. Dia ada beza. Kita main tak apalah, kalau nak Allah bukan nak dibandingkan, tapi nak faham. Satu orang main tak apalah, hang punya kesalahan tu, aku maaf lah, hampir lah. Tu beza. Satu lagi, aku maafkan hang, aku bagi lagi ke hang, aku bagi lagi kurniaan ke hang, aku sayang ke hang. Tu beza tu. Allah ni, Allah kata bila dia buat dosa, dia minta ampun ke Allah, yajidillah, dia dapati Allah ghafuran, maha menutup dosa, rahiman, maha penyayang. Hak tu hak lawan Tuhan. Yang lawan Tuhan, bagaimana hak duk cari Tuhan? Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang cari Tuhan. Yang lawan Tuhan, mai minta ampun kat Tuhan. Yang zalim diri dia, yang buat benda yang lawan ni, maksud yang berjanggah, yang buat maksiat, lawan cakap Tuhan. Tuhan ampun dan Tuhan sayang. Bagaimana yang usaha tak mau nak buat maksiat, bangkit di tengah malam, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Agak-agak sayang Tuhan banyak mana. Mudah-mudahan kita dapat sayang dia. Tuhan ni rahmat. Sebab tu ada satu riwayat, bukan hadis lah. Dia minta, dia kata, ya Allah, aku ni ada orang tetamu mari rumah aku bagi kat dia, kerana Nabi habaq supaya kerana bersifat pemurah dengan tetamu. Fal yukrim dhaifahu, muliakan tetamu. Tapi aku ni percaya, ya Allah, Engkau ni akramal akramin, yang paling pemurah di kalangan semua yang pemurah. Aku ni tetamu Engkau, mai minta kat Kau, bagilah ya Allah. Tuhan bagi ke dia. Sebab tu Nabi kata, dalam beberapa riwayat yang lain sebut tentang orang yang ada kebijaksanaan doa. Kadang-kadang orang tu dah minta benda sama kita. Ni hang bagi tolong aku sikit, boleh juga, sama juga. Seorang dia panggil orang ni, aku jumpa kawan ramai dah, tapi kawan macam hang ni tak ada. Dia kata, hang ni nak apa? Betulnya cakap mai kat aku, kan? Puji mai, dia takut minta tolong dia. Tak apa, dia takut tolong lah. Tu manusia. Tuhan bukan kata boleh bodek, tapi Allah Ta'ala ni dia suka hambanya yuleh.
hamba dia tu merintih kat dia. Sebab Tuhan ni dia Hamid, yang maha terpuji. Kemudian dia Syakur, dia sangat bersyukur, dia suka. Hamba dia puji dia, dia suka. Bila hamba tu puji dia panjang, kemudian minta kat dia, dia bagi. Walaupun dua orang minta yang sama, tapi seorang dia hias perkataan dia. Dia merintih, dia merengek, dia buat macam dia indahkan ayat dia. Dia sebut Allah sayang kat dia. Kalau dia kata, ya Allah, engkau pemurah, tolonglah bagi, sama juga. Tapi dia kata, ya Allah, aku yang miskin ni pun orang mai, aku bagi kat dia. Tapi aku tahu engkau, wahai Tuhan, maha pemurah, tak boleh dibandingkan. Tentulah kalau bermain macam aku ni, aku percaya kau tentu akan bagi lebih kat aku. Allah bagi kat dia. Setengah orang kata kena pergi beli hafal bahasa Arab tu lambat amat, cik kadang 70 tahun terus nak boleh bahasa Arab tu mati dulu. Doalah dalam bahasa yang hati kita lembut dengan Tuhan. Doa yang mustajab ni kita sendiri tahu dah. Masa kita doa, perasaan kita lunak. Perasaan kita lunak. Kita tahu doa ni mustajab. Doa ni mustajab. Mai hari, sebab Sayyidina Umar kata, bila Allah rezekikan doa, maka dia akan rezekikan ijabah, yakni dia akan tunaikan. Tapi kalau Allah tak rezekikan doa, amin amin, wah keluar kalau makan dah, kita boleh mula je. Macam tu lah kan. Kalau orang komplain, kena kan. Siapa komplain ni? Kita duduk orang style ni lama lah. Allah Azza wa Jal bukan macam tu cara minta kat dia. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Minta kat Tuhanmu tadarru'. Tadarru' ni maksud apa? Rendah diri. Rendah diri. Wa khufya. Khufya ni antara dengar dengan tak dengar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Tuhan mustajab doa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Qala Allah Ta'ala, ayat berikutnya. Lah kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tidaklah Allah itu mengazabkan mereka wa anta fihim, sedangkan engkau di kalangan mereka. Maksudnya ayat ni Tuhan janji kalau Nabi duk ada, Tuhan tak azabkan. Sebahagian para ulama tafsirkan ayat ni kata, sebab itu apabila Nabi duk ada di Mekah, macam-macam perangai orang Mekah ni, tapi balak tak mai kat dia apa? Sebab apa? Nabi fihim, Nabi duk ada di kalangan mereka. Tapi bila Nabi pindah pergi Madinah, Nabi tak ada di kalangan mereka. Perang Badar, perang apa, habis mati habis pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kalau Nabi duduk sama dengan kita, Tuhan tak azabkan kita. Tapi Nabi dah tak ada. Tak ada peluang kita bukan orang Madinah zaman tu. Kita baca ayat ni, ada satu lagi peluang. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah itu pengazab mereka sedangkan mereka itu beristighfar. Artinya salah manusia ni buat salah lah, tapi lagi mulut duk kata astaghfirullahalazim, aku ni salah, lagi duk minta ampun, Tuhan kata Tuhan tak azab. Ni dia punya janji. Bukan astagfirullah yang tak tahu apa kan, sambil dulu lah tak ada, dulu style dia ni ikut musim. Sekarang ni yang anak-anak ni baru, dulu zaman dulu ni geng tuan-tuan ni tuan-tuan masa tuan-tuan muda-muda kan, saya kecil-kecil kan. Dulu style zikir, bayangkanlah wajah ibumu kan, bayangkanlah wajah dulu nak nakal. Kita ada budak nakal, saya ingat belajar sekali di kolej Islam, ustaz tu
Tengah malam. Bayang kalau wajah ibu, dia kena bangkit, dia tak mau bangkit kan. Dipaksa budak-budak ni, dia protes kan. Jadi kita duduk belakang nak tergelak. Bayangkan wajah ibu, ni muka nenek aku ni. Oh, masa tu berdengung zikir saja. Sambil zikir bau kemian, roh mai, semua cukup. Ada dah zaman tu, dia hilang. Lama-lama dia mai pula kan. Dia mai pula. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi kerja kat kita, kat saya, mudah-mudahan Tuhan bagi. Agama Tuhan ni kita tak tolong pun ada orang lain buat. Kau kita, kalau aku tak tegak sunnah, siapa nak tegak sunnah Malaysia ni? Aku Jangan duk buat belagak macam tu. Hang tak ada pun, Tuhan tak perlukan kita. Cuma kadang-kadang Tuhan bagilah sebahagian orang kurniaan kat kita, kawan ni tempat tu, kawan ni tempat ni, hang tolong buat benda ni. Jadi kita buat, takkan nak dapat kedudukan di sisi Tuhan buat senang-senangnya. Mesti ada cabaran, mesti ada harga. Nabi yang mulia bayar harga. Kita yang semayang tak apa terang mana buat sunnah ni, lagilah kena bayar harga betul-betul. Pun Tuhan Maha Rahmat, dia uji sikit-sikit je. Orang kata kat belakang begitu je, mai depan salam juga kan. Ambil gambar lah juga kan, bubuh Facebook kan. Gitu saja dibandingkan apa yang dihadapi oleh para anbiya. Kita baru pergi habang, baru forward WhatsApp, baru buat satu posting, habang hak ni sunnah, kawan duk komplain kat bawah tu, dia balik makan tak lena. Apa siapa? Tidak tak lena tak apa. Sikit saja. Sebab tu Allah, sebahagian manusia Allah berikan kurnia, dia sonok dengan kerja sunnah ni. Dia sonok. Ada cabaran, alhamdulillah. Tuhan uji sikit, nak buat macam mana? Tak ada lagi orang duk saya bahas sunnah ni. Saya ni sejak duk kuat sunnah Ustaz, nari tak makan. Tak ada lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Kita ada soalan? Sorry saya panjang cakap ni. Apa hukum selawat sambil menari? Tadi cakap dah ni. Menari ni nak tanya, nak menari style Michael Jackson ke? Nak menari slow style Celine Dion? Atau Katy Perry ke apa? Apakah pandangan doktor berkenaan ayat-ayat ruqyah dan amalan-amalan perubatan yang ada di Malaysia? Ini kita cerita banyak kali ni. Termasuk Adakah nas-nas sahih mengenai ayat-ayat dan amalan tersebut? Jika ada, untuk penyakit apakah? Saya tak apa, ni saya cerita dulu. Saya cerita. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia ada tulis satu buku. Saya cadang supaya mereka terjemah buku ni. Tajuk buku ni ialah Al-Bid'atu Fid Din, bid'ah dalam agama. Jadi kena baca buku ni, Qaradawi punya. Saya nak kata salah tak boleh, dia dapat tokoh Ma'ah Hijrah itu. Jadi betul ya. Dalam buku ni Qaradawi sebut banyaklah amalan-amalan bid'ah ni. Cuma dia, Qaradawi kata salah satu, ini Qaradawi punya pendapat, saya sebut kan. Nanti kalau ada masalah kita tuduh dia Wahabi. Dalam salah satu benda yang Qaradawi sebut, Qaradawi kata bid'ah fi hadzal asr, bid'ah pada zaman ni yang tak ada. Dia kata ialah sekumpulan orang buka klinik jampi. Itu Qaradawi sebut dalam buku dia. Dia kata yang mana tak pernah menjadi Nabi memang jampi, tapi jampi ni secara tabi'i. Orang mai sakit nak jampi, bukan kata duk buat klinik tunggu duk mai batuk duk. Tak, yang ni tak buat, kata Qaradawi. Kerana ini akan menimbulkan banyak khurafat dan kemudian akhirnya
memalingkan daripada tabiat agama itu sendiri. Itu pandangan dia. Tapi saya nak urai sikit. Tuan-tuan, agama dia mengiktiraf sebab dan musabab. Yang ni tuan-tuan kena. Agama dia deal dengan alam. Agama dia tak boleh main dalam bentuk macam ni. Agama kita tengok totally different daripada apa yang realiti berlaku pada alam ni. Tak boleh. Sebab alam ni, yang cipta alam ni, Tuhan yang cipta alam ini, dan Tuhan yang menurunkan agama, Tuhan tu yang sama. Ni bukan ada dewi baik, dewi jahat ni, bukan. Jadi tak mungkin mana-mana tafsiran agama yang obviously bertentangan, kontradik dengan realiti yang berlaku pada alam ni. Tak mungkin. Maka agama ajak kita deal dengan alam ni. Tuhan kalau mau dia turunkan Nabi dia, satu hari menang. Mai-mai Nabi dia ceramah dengan ceramah yang hebat, ayak mata orang dengar bercucuran, semua pakat insaf, masuk Islam, kemudian selesai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Habis. Tapi tak, Nabi pun nak kena buat semua. Pi jemput orang, pi jumpa seorang-seorang, pi jemput orang main rumah, pi jemput ketuk pintu rumah orang, lari pi negeri ni, lari pi negeri sana, terpaksa hantar sahabat-sahabat, selamatkan sahabat-sahabat, lepas tu nak perang, siapkan medan perang, siapkan peralatan, kena ikut follow apa yang menjadi tabiat kepada alam ni. Bukan tak boleh Allah bagi satu ni, malaikat Jibril pi perang dah, bismillahirrahmanirrahim, bagi jurus apa kan, tam terlentang habis geng-geng tu. Apa nak lawan lagi? Kata tak, Nabi pun terpaksa menyorok di Gua Hira. Sehingga dan Nabi idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Bukan tak, ketika mereka berada dalam gua, ketika Nabi kata kat Abu Bakar, jangan susah hati, Tuhan sama dengan kita. Tapi tu Nabi tak duduk tengah-tengah padang pasir tu. Bismillahirrahmanirrahim, baca sikit. Dia pun kat mana tak nampak. Tak, Nabi kena menyorok. Allah takdirkan pula semua riwayat-riwayat. Burung buat sarang ke, labah-labah buat sarang depan apa? Depan gua, semua riwayat itu tak sahih belaka. Dari segi sanad tak sahih. Nak cerita buat lambang lukis tu boleh ya. Sanad tak sahih. Hak sahihnya Nabi menyorok. Quraisy tak nampak. Pasal dia menyorok. Allah tolonglah, tapi setelah mengambil sebab dan musyabab. Allah tak bagi pertolongan percuma. Kita baca Maryam. Dia dahlah mengandung, suami tak ada. Nak hadapi kerana orang kata lagi. Kemudian nak lahirkan anak, lapak. Allah suruh wahuzzi ilaiki bijid'in nakhl. Apa? Goncang pokok tamar. Nak goncang macam mana orang nak lahirkan anak? Tamar ni. Bukan pokok ni, pokok pinang pun besar lah, tak larat. Pokok tamar ni. Tapi maksudnya buat kerja sikit lah. Buat ambil syarat lah. Bukan gugur buah tamar. Allah jadikan ini tabiat. Alam kita follow alam ni. Walaupun kadang-kadang keajaiban berlaku. Yang ni kita kena tahu. Maka bila sakit, agama suruh cari ubat. Maka ada makan madu, habbatus sauda, bukan kerana dia kempen habbatus sauda itu saja. Kerana seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim dan juga disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, habbatus sauda bukan semua tempat sesuai. Setengah orang suruh ajak orang makan habbatus sauda sampai panas, hilang suara. Lepas tu kawan tu pun heran, pasal apa ubat Nabi hilang suara? Tu tanda Nabi tak suka kat hang. Kawan tekan habbatus sauda, benda panas. Sebab tu kata Ibn Qayyim, bukan semua tempat sesuai habbatus sauda ni. Tempat ikut tempat, iklim juga. Masa bila nak makan, tempat mana makan. Dos dia banyak mana, Nabi tak bagi tahu.
Tapi Nabi bagi tahu dia adalah syifa, dia adalah pengubat. Wufudul Arab, perwakilan Arab yang datang pada Nabi, walaupun riwayat itu ada sedikit masalah pada sanadnya. Dia datang pada Nabi dan depa habaq Nabi masa Nabi akhir hayat, kata Aisyah Nabi sakit. Wufudul Arab, perwakilan Arab datang bagi tahu ubat ni. Kata Aisyah, aku yang bancuh ubat tu. Sebab orang tanya Aisyah, macam mana Aisyah boleh pandai ubat ni? Kalau orang tahu kalau Ummul Mukminin pandai hukum hakam syarak, hukum ayat-ayat Tuhan, kami tak heran lah, isteri Nabi. Kalau pandai syair pun kami tak heran, anak Abu Bakar Siddiq, bangsawan Arab. Ubat ni pandai kok mana? Dia kata perwakilan Arab datang duk bagi tahu masa akhir hayat, ubat kat Nabi aku tu tolong bancuh. Artinya Nabi ambil manfaat. Jadi perubatan apa pun, apabila manfaat pada orang, boleh. So perubatan tak ada masalah. Panjanglah baca artikel saya tentang perubatan. Ibn Khaldun dia mempunyai pandangan yang berbeza. Ibn Khaldun kata semua ubat-ubat hak Nabi habaqlah hadis ni kita tak kira wahyu. Yang ni pandangan seorang insan Arab yang mana ketika berinteraksi dengan suasana sekeliling dia. Bukan Allah suruh, tapi Nabi cakap biasalah. Kerana bukan misi Nabi. Itu pandangan Ibn Khaldun. Bukan misi Nabi. Macam mana Nabi suka makan apa? Nabi makan bau kambing, Nabi suka makan qarak, labu. Bukan kerana Allah suruh Nabi makan labu, tapi keinsanan itu. Dia panggil jibiliyah, keinsanan Nabi. Ini pandangan Ibn Khaldun. Cuma satu bab yang ada dalam agama ialah bab jampi. Terang. Kerana jampi ni Nabi tak pernah jampi sebelum ni, Nabi jampi setelah Nabi jadi Nabi, jadi Rasul. Maka ada bab Nabi jampi. Nabi jampi bismillah ya arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yudzik, dengan nama Allah aku menjampi, kan? Allah yang menyembuhkan. Dia pun tanya Nabi, kami dulu masa jahiliah jampi, boleh tak kami jampi? Nabi kata a'ridu alayya ruqakum fala ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirk. Kamu sebut jampi kamu, tak apa dengan jampi selagi mana tidak syirik. Masa Nabi benarkan. Hatta jampi hak jahiliah tu pun boleh kalau tak syirik. Jadi boleh jampi lah. Tapi yang Nabi jampi orang sakit. Sakit. Nabi bukan jampi je orang sakit. Nabi orang yang cedera dalam perang Badar, hantar ubat, cari ubat. Nabi tak bila cedera bismillahirrahmanirrahim tiup-tiup, hilang. Tidak ada. Cuma bila ada orang sakit, di samping ubat tu Nabi jampi. Normal. Orang masuk syaitan, sihir. Yang ni dia spiritual, maka dia diubati juga dengan cara yang spiritual. Tapi Nabi tak pernah, dan sahabat tak pernah buat orang nakai jampi jadi baik. Tak pernah. Yang ni bomo Melayu buat, ustaz Melayu buat. Air Zam-Zam Nabi kita berkat, ustaz kita jampi lagi ke atas. Air Zam-Zam yang dijampi oleh ustaz sekian-sekian, tak padan lagi dengan air Zam-Zam tu. Jampi untuk apa? Jampi depa ni pelik. Yang saya selalu sebut jampi pelik. Jampi nak bagi orang suami nakai jadi baik, anak nakai jadi baik, benda yang tak pernah dibuat oleh para anbiya. Kalau manusia ni jampi jadi baik perangai dia, tak payahlah duk pergi perang apa semua, selesai dengan jampi lah. Panggil ramai-ramai ni yang mana nak berkelahi sangat dengan kita buat kenduri, kita jampi sikit layak siram tu. Bismillah, lepas minum balik-balik salam, belak kami ikutlah macam mana Rasulullah kata tu, kan? Macam mana madu dan habatus sauda menurut sunnah dan kadar dia, Nabi tak pernah bagi tahu kadar-kadar mana. Tak ada. Dia bagi tahu madu dalam Quran, habatus sauda ada dalam hadis. Habatus sauda tak ada dalam Quran cerita, ada dalam hadis. Macam mana nak makan? Yang tu kena tanya pakar. Pitelan madu 3-4 cawan,
mamut kan. Semua benda kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan melampau. Ada bab tawassul, ada bab apa, kita jawab banyak bab tawassul ni. Apa hukum mengadakan bacaan Yasin setiap Khamis di sekolah? Boleh bagi cara bagaimana nak lari daripada. Kerana jika tidak baca, mereka akan pulau saya dan menyatakan saya Wahabi. Dia macam dengan budak-budak kan. Tak ada benda nak kata kat orang. Kata lain kali kata kat orang Wahabi. Nak baca Yasin, baca hari apa pun, tapi kita nak tahu pasal apa hari Khamis. Hari Khamis lah kami cuti pun. Tak apa kalau yang tu alasan dia. Pasal apa Yasin saja. Dia Khamis kenangan Yasin, yang lain tak mau. Yang ni tak boleh. Yang ni i'tiqad tu salah, baca tu tak apa, i'tiqad tu salah. Kalau hang boleh buang i'tiqad tu, hang nak baca Yasin. Dan akhirnya orang Melayu ni bukan salah, boleh Yasin ya. Dia kata tu pun boleh juga. Kalau tak boleh langsung, oi kalau macam tu awak tak buang tinggal Fatihah aja. Jadi dia tahu kadang-kadang tak ada Yasin. Cuba baca macam-macam surah. Banyak benda yang kita boleh. Kenapa nak had pada Yasin saja? Bacalah benda lain juga. Kalau dia kata nak baca, kami malam Jumaat ni lah ada free pun, tu baca malam Jumaat. Kalau itu alasannya, tak ada masalah apalah. Orang kata mereka ni haramkan baca Yasin. Tak ada siapa pun haram baca Yasin. Cuma orang tanya kenapa Yasin kena malam Jumaat? Tak boleh ke malam Selasa? Boleh tak kalau malam Jumaat tu kita baca surah lain? Kita baca suratul Kahf umpamanya. Ada orang kata suratul Kahf dhaif dan seumpamanya. Yasin tu lagi. Kan? Tapi tidak dhaif sebenarnya. Boleh dikuatkan masalah suratul Kahf itu. Tapi pasal apa? Kalau dia kata pasal depa lancar yang tu ya. Oi bagi surah Kahf lama-lama depa lancar kat surah Kahf. Tak boleh, dia tak syok mana. Pasal apa hang tak syok? Pasal kita nak buat ayat Yasin. Buat ayat surah Kahf. Pasal sebab agama ni dia nak kena tahu sebab. Hang bagi tahu sebab kenapa. Imam masjid melakukan kerja sambilan yang dipandang rendah di mata masyarakat, seperti menyapu sampah di pejabat atau bangunan-bangunan atau kerja taraf rendah yang lain. Apa pandangan agama mengenai hal ni? Apa masalah? Pasal kita masyarakat materialistik. Walaupun mungkin, tapi antara imam masjid yang sapu sampah dan imam masjid yang pinjam bank riba, yang mana lebih teruk? Yang mana lebih tak layak jadi imam? Sapu sampah tu tak layak. Sapu sampah apa salahnya, rezeki halal. Tapi ada imam kereta baru besar, katanya, imam duit banyak, hutang bank, riba, terpaksa temanlah dia jadi imam. Riba dosa besar. Allah istiharkan perang dengan orang riba. Dia imam. Jadi kita kadang-kadang hak tu kita tak pandang. Lagi benda halal dia buat. Yang masalah kalau orang pi buat benda-benda yang tak halal, bukan hak dia. Kalau hak dia nak, tak apa. Imam, kalau dia kaya tak apa. Kaya pun ada imam miskin, tapi dia suara bagus bacaan kena untuk orang jadi imam. Kenapa? Aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik dia baca kitab Allah. Yang paling, kalau dia semua ada ciri itu, cuba dia rezeki korang, dia kerja sapu sampah masjid, apa masalah dia? Itu sapu sampah sekolah.
Ada imam kata, saya imam kaya. Itu rezeki dia. Saya buat rambut pun 1,000 lebih. Kaya. Dua soalan ni pasal sapu sampah ni. Hajarul Aswad turun dari syurga dalam keadaan hitam kemudian jadi putih, jadi putih jadi hitam. Riwayat Tirmizi. Adakah hadis ini sahih? Hadis ini disahihkan oleh ramai para ulama hadis. Habis itu batu hitam tu kena dosa. Nabi begitu. Pelik Apa dia pelik? Pelik pasal pada hitam. Lah, apa dia hak pelik kan? Allah telah ubah macam-macam batu ada. Ada batu daripada hitam jadi putih, ada batu yang gua daripada putih jadi hitam. Allah kata, Nabi kata hitam. Apa nak pelik? Kain selepang yang disangkut di bau. Taklah jawab. Nabi ada riwayat Nabi pakai burdah, Nabi letak kain. Nabi ada riwayat Nabi letak kain atas bau Nabi. Nabi pakai jubah. Benda-benda ni semua Nabi pakai bukan kerana ia satu fashion, tapi ia hanyalah satu kemanusiaan. Nabi letak sejuk, Nabi letak kan. Tapi kita Nabi ni masa perang Nabi tak letak kain selempang. Nabi pakai apa? Baju besi. Awak tak buat sunnah pakai baju besi jalan. Sunnah baju besi. Dia jenuh berat main perang semayang kat masjid. Sunnah Rasul pakai. Ikut time lah Syekh. Kadang-kadang jam. Tu kata letih tau kan. Letih tengok orang letih. Itu kita kena kuliah-kuliah nak mai kita akan mengaji maqasidus syarak. Kena mengaji maqasidus syarak, tujuan syarak. Syarak ni ada tujuan. Nabi ni dia pakai pakaian. Nabi ni Tuhan hantar. Dia bukan kempen pakaian, dia mengantar untuk ajak pakaian yang sopan. Tujuan dia kesantunan orang tu. Bukan design tu yang diperlu, yang diambil berat. Nabi nak ajak kebersihan. Kebersihan macam-macam cara zaman dulu, tapi yang penting bersih. Orang Islam macam tu lah. Kita ni semua lah. Bab sugi sampai ada tak mau sembahyang belakang orang. Tapi masjid orang Islam kotor. Negara orang Islam kotor. Pilah mana ke Pakistan tu. Kalau kita jalan tempat setengah tak mau sebut sebahagian jemaah tu, kita heran tengok mereka makan coklat dan makan kayu. Bersugi 24 jam tapi kotor, ngeri. Malu dengan negara Jepun, bersih. Tempat merokok tepi jalan pun bukan semua tempat boleh merokok. Ada hanya tempat tertentu saja berhenti boleh merokok. Tamah nak pergi merokok di shrine, di tempat ibadat mereka tu orang tak merokok langsung lah. Ini duduk dalam masjid kawasan merokok ada. Luang tu hak tepi tu boleh duduk merokok. Rokok daun siap lagi bekas rokok duduk tepi tu. Antara tunggu maghrib dengan Aisyah. Agama apa? Nak habaq tentang kebersihan. Nabi larang orang potong syajaratus sadr, waraqat pokok bidara. Nabi larang. Nabi kata siapa potong pokok bidara, dalam riwayat Abu Dawud, yasubbullahu ra'sahu binnar, Allah serejam kepala dia masuk dalam neraka. Kata Abu Dawud sebab dia pokok tu rimbun. Nak bagi tempat orang berteduh, jangan buang. Tuan-tuan, setakat semangat sunnah-sunnah ni kita tengok setakat SMS lawan tengkak sikitnya. Tuan-tuan pergi international, kumpulan green yang mempertahankan tentang environment dalam dunia ni. Kapal masuk kawasan tu, mereka terjun dalam laut tu punya nak mempertahankan alam sekitar. Sanggup mati, percaya Tuhan tak, tapi begitulah mereka mempertahankan prinsip kononnya, mempertahankan alam sekitar. Masuk merata dalam hutan-hutan mana yang nak ditebang, lawan kerajaan kerana nak menjaga alam sekitar.
Ada gadis British yang mati di Israel, di Palestin kerana mempertahankan anak orang Palestin. Dia bukan Islam, kerana dia membela hak-hak kemanusiaan. Bukan adik-beradik dia pun, tapi pertahankan. Daripada Canada, daripada Amerika pun, ini persatuan-persatuan yang kumpulan-kumpulan hak asasi manusia yang tolong pergi ke Afrika jadi doktor sampai mati kerana nak berubat rakyat Afrika. Orang berjuang tuan-tuan kerana nak bagi kebersihan, jaga alam sekitar. Semua masalah kotong, masalah apa, tebang pokok, semua masalah ni duduk dalam negara orang Islam. Kita tak faham maqasid syariah. Bincang bab ayat, bab wudu, ngajak kuliah 6 minggu tak boleh ambil wudu lagi. Dulu saya dah kata dah, inilah bab pada mengatakan pembahagian air. Air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air ni habis dah ni. Jenis-jenis air yang boleh, air hujan, air salji, air laut, air sungai, air tasik, air apa semua ni duk tunggu ni. Hak baru masuk Islam lambat nak boleh ambil. Minggu ke-6 baru habaq boleh ambil wuduk daripada air paip. Masuk sampai ke Al-Tantika semua ni apa cerita? Teratu dunia punya cerita susah nak tak cicak kena sikit qada semayang. Tapi masjid kotor. Orang Islam kotor negeri mereka. Buang sampah plastik orang kata. Saya bukan puji Pulau Pinang, bagus ya tak bagi ada plastik negeri. Alam sekitar Nabi larang kotor alam sekitar. Nabi kita sembam kepala alam neraka. Potong pokok-pokok yang orang boleh dapat manfaat. Nabi larang buang air yang buang air kencing di tempat air yang bertakung. Dilaranglah agama. Sebab agama ni jaga alam sekitar. Berapa biji mata orang Islam yang pejuang alam sekitar. Kita nak pergi habaq kat dunia Islam ni religion of peace. Bolehlah habaq, betul lah hak kita habaq tu cerita sejarah Islam. Tapi hak duk tengok ni benda lain berlaku. Nak dibandingkan Singapura dengan negara orang Islam hak sekeliling ni, dari segi cara pengurus takbir, good governance, mungkin bagus dia. Semua indeks tak ada rasuah hak belah atas tu semua orang negara, tak ada satu negara orang Islam. Hak belah rasuah ni orang Islam belaka. Ceramah habaq makan 1 sen masuk neraka 6 tahun tak keluar. Ni bukan 1 sen, bukan punya banyak. Share dengan kawan-kawan lagi. Agama jadi hiasan saja. Banyak isu negara orang Islam, masalah orang Islam, penderitaan negara. Benda ni patut bahaskan. Habis tak ada akal pergi bincang masalah orang tak kunut. Tu nak kata. Yang orang tak semayang punya banyak. Orang tak percaya Tuhan pun banyak. Orang agama selekeh. Amai ustaz. Selekeh orang agama ni. Saya tak tahu training apa, tak tahu. Dia tak ada satu cara fikir dia yang menyelesaikan. Sebab itu saya suka dia orang dok cakap maqasidus syarak, balik kepada tujuan agama. Agama bila suruh orang ni ambil wudu, orang semua ni sebalik semua disuruh. Dia suruh apa sebenarnya? Dia suruh orang bersih. Tak boleh semayang melainkan tempat kena bersih. Dia suruh rumah bersih. Setengah orang Islam kita masuk rumah dia pun kotor. Tapi orang bukan Islam kadang-kadang lagi kotor, saya pun tahu. Ada jugalah, banyaklah juga. Kita pernah pergi rumah orang putih 2 kali 5. Tapi setengah orang kita masuk rumah pun bau macam mai. Kenapa saya kata, kenapa Tuhan suruh kita mai ni? Ni mai berjemaah ni. Semayang berjemaah. Semayang seorang pun sah. Tuhan tu juga, baca Fatihah tu juga. Tapi nak suruh kita bergaul.
Bila nak suruh bergaul, nak suruh adab bergaul. Maka adab bergaul macam mana? Soft, bagi lurih betul-betul. Tu imam di depan, jom makan durian, main masjid, tak boleh. Sebab tak, itu menimbulkan, maka itu akan menghapuskan tujuan. Tujuannya menautkan hati. Karena kita main semayang, satu soft meluatkan kita. Tashwish orang tak boleh, sebab tu dilarang. Mai Allahu Akbar, tak busuk orang sebelah. Pakai wangi-wangian. Kadang-kadang beli macam-macam. Rokok dia beli apa semua. Minyak wangi tak ada pun. Dah beli minyak wangi, beli hak murah, busuk pula tu. Beli bagi wangi. Lepas tu jangan kacau orang. Nabi tak benarkan langkah-langkah orang supaya disiplin. Ni dah main duk buat panggil orang was. Allah. Hang ni berdengkur ke hang takbir? Duk 3-4 kali duk kacau orang sebelah. Boleh orang baca Fatihah, hilang khusyuk. Tu tak kira lagi yang main duk habaq kata dia nak sembahyang. Usolli. Aku tahu hang nak sembahyang, aku pun duk sembahyang, tak habaq pun tak apa. Kan? So agama datang untuk ini. Apa tujuan agama? Allah Ta'ala. Last ni satu soalan. Ya, sila Syekh. Ha? Wa min fitnati masihid dajjal. Pertama, Dajjal ada satu makhluk, dia bukan kuasa besar. Tafsiran yang kata Dajjal itu maksudnya macam Amerika nampak dunia saja, tak nampak ni mata satu, ia semua bermaksud bahasa simbolik, tidak benar. Apabila kita rujuk kepada ciri-ciri Dajjal yang ada dalam hadis Masih Dajjal. Tapi sebelum datangnya Dajjal itu ada Dajjal-Dajjal lain yang pendusta, yang bohong. Dan kita berada pada zaman yang selalu saya sebut dalam hadis, inna baina yadayhi sa'ah sinin khadda'ah. Sebelum kiamat, tahun-tahun yang menipu. Jadi kita, pasal tipu kita pun tak tahu. Kita pun pening. Kita mungkin tak pening dalam sebagian isu, kita terpening dalam isu lain. Cerita ini, kumpulan ini, antarabangsa ni, mai itu ISIS, benda apa pula, kita pun heran. Betul ke mereka ni nak Islam ke, tak nak Islam ke? Mereka ni tali barut siapa ke? Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yatakallamu fiha wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-ruwaibidah. Hak orang betul dikatakan salah, orang salah dikatakan betul, orang amanah dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah, dan bercakap golongan ruwaibidah, golongan yang selekeh. Nabi, sahabat tanya, wa ma ruwaibidah tu ya Rasulullah? Ruwaibidah tu apa wahai Rasulullah? Nabi kata tafihun nas yatakallam fi amril amah. Orang yang selekeh tapi cakap tentang urusan umat. Dia selekeh ya. Masuk dalam sahabat, dia cakap bagi urusan. Lelaki daripada gua mana mai? Lepas tu duk cakap ulas benda yang dia pun tak jelas. Ilmu dia tu tak padan dengan dia nak ulai benda tu. Sebab ini sinin khadda'ah. Dusta, tahun dusta. Media pun dusta. Tambah rakyat Amerika lagi kesian. Yang duk tengok Fox, Allah kesian. Tak tahu apa, jahat media tu. Dan ini adalah sebab itu dia terpanggil Dajjal.
pendusta, tapi pendusta last sekali Dajjal yang betul ikan mai. Setengah orang dia macam-macam, dia andai Dajjal tu, kita tak andai lah. Kita kata Dajjal tu macam hadis kata. Lagi kalau andai ni hak Nabi kata hak tu. Tapi Nabi sifatkan mata dia datang berapa lama, berapa tahun, kerana Nabi sifatkan dalam hadis tu. Setengah orang kadang-kadang dia suka cerita tentang peristiwa akhir zaman. Dia tak tengok teks hadis. Boleh lah, tapi nak cerita benda hak nak mai kena tengok dalam teks hadis. Sagi mai pula tu Adam mana turun mana pula berkacau kita duk mai andai-andai macam tu kan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.